Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan tugasan 2 persembahan, iaitu tugasan yang terakhir sekali bagi subjek berkod SJHK 3193 Pensejarahan Malaysia. Saya akan mulakan persembahan saya dengan pengenalan diri dahulu. Bab kata orang, tak kenal maka tak cinta. Tetapi jika sudah kenal, selesa-lah kita untuk membicarakan tentang soalan yang diberikan. Nama diberi ialah Atira binti Muhammad Abidin, ambilan Ogos 2023/2028 dari unit Sejarah 1. Kita pergi kepada soalan yang telah saya cipta untuk melengkapkan tugasan 2 ini. Soalan saya, bagaimanakah penjajahan British mempengaruhi dokumentasi, sejarah dan penggambaran identiti Malaysia dalam teks kolonial, iaitu penjajah, dan membongkar kesan penggunaan sentrik dalam pensejarahan Malaysia. Bagaimana kita tahu, sentrik dalam pensejarahan Malaysia ada 2, iaitu sentrik Eropah dan sentrik Malaysia. Kita akan bahas kesemuanya sekali. Saya akan bincangkan soalan yang pertama, iaitu bagaimana penjajahan British mempengaruhi dokumentasi, sejarah dan penggambaran identiti Malaysia dalam teks kolonial. Mari kita bahas. Kita akan pergi dahulu kepada pengenalan. Maksud pensejarahan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, pensejarahan ditakdirkan sebagai karya atau penulis berkaitan dengan sejarah dan sumber sejarah, sama ada dalam bentuk bertulis atau bercetak. Pensejarahan juga dapat didefinisikan sebagai hasil karya atau penulisan yang ditulis oleh ahli sejarah atau sejarawan menurut Muhammad Yusuf Ibrahim. Maksud kolonial juga seperti mana yang saya telah beritahu tadi, kolonial ialah pihak penjajah. Mari kita lihat. Menurut Kamus Dewan edisi keempat juga, kolonial ditakdirkan sebagai bersifat penjajahan dan golongan-golongan yang bertalian dengan pihak penjajah. Seperti, mari kita lihat contoh. Pegawai-pegawai, pegawai pemerintah kerajaan penjajah dan pemerintah penjajah di tanah jajahan. Konsep pensejarahan Barat. Penulisan pensejarahan oleh Barat merupakan hasil beberapa catatan dan karya berkaitan sejarah yang dihasilkan oleh penulis Barat. Nanti kita akan lihat siapakah penulis-penulis daripada Barat. Penulis-penulis Barat ini merupakan pegawai-pegawai Eropah yang pernah bekerja di Tanah Melayu, Sabah serta Sarawak. Ketika era kolonial seperti Portugis, Belanda dan British. Pandangan ini boleh dilihat melalui definisi pensejarahan itu sendiri. Profesor Khoo Kai Kim menambah dengan menyatakan bahawa pensejarahan adalah penulisan sejarah atau karya sejarah. Kita masih berada dalam konsep pensejarahan Barat. Penulis-penulis daripada Barat yang merupakan pegawai-pegawai Eropah juga bukan sahaja menjalankan tugas mereka sebagai pentadbir kerajaan, tetapi mereka juga menghasilkan penulisan. Penulisan yang ditulis juga berdasarkan pengamatan dan kacamata orang Barat. Mereka mengkaji, menyelidik dan menulis tentang masyarakat setempat dari sudut bahasa, budaya, kesusastraan dan cara hidup mereka. Mereka akan memandang semua aspek berdasarkan cara pandangan dan amalan orang Barat ataupun Eropah sahaja. Jadi, secara tidak langsung membuatkan penulisan tersebut menjadi kurang tepat, berat sebelah dan ketidakadilan dalam membuat sesuatu penilaian. Kita pergi kepada corak penulisan pensejarahan kolonial. Apa yang saya nampak? Corak penulisan pensejarahan kolonial ini bersifat sentrik Eropah. Corak penulisan pensejarahan kolonial ini bersifat sentrik Eropah.
Sentrik bermaksud satu bentuk kecenderungan, pandangan atau pendekatan yang tertumpu kepada sesuatu perkara dalam penulisan sejarah. Perkara ini dapat dilihat melalui penulisan para penulis pensejarahan kolonial di tanah Melayu yang lebih cenderung untuk melakukan penulisan yang dilihat bias atau berat sebelah terhadap pentadbiran kolonial yang dianggap membawa banyak perubahan kepada tanah Melayu. Sebagai contoh, hasil karya Sri Frank Swettenham yang berjudul British Malaya yang mempunyai idea utamanya ialah peranan dan kejayaan pihak kolonial di tanah Melayu. Kita berada dalam corak penulisan pensejarahan kolonial lagi. Para penulis kolonial ini mengkaji sesuatu melalui pemandangan mereka sebagai orang Barat. Sebagai contoh, mereka memandang tindakan tokoh pejuang tempatan seperti Tok Janggut sebagai penderhaka kepada sultan mereka sendiri. Walhal, para tokoh pejuang tempatan menentang pihak British, bukannya menentang sultan mereka. Mereka menunjukkan betapa rendah martabat masyarakat dan budaya pribumi berbanding ketinggian dan martabat masyarakat serta budaya Barat. Setelah wujudnya sejarawan tempatan, barulah ideologi ini berubah seperti para penentang pihak British yang diangkat sebagai pejuang. Perbezaan gaya dan ideologi penulisan sejarawan Barat dan tempatan ini menimbulkan pula isu terhadap kebolehpercayaan terhadap fakta yang dihuraikan. Mari kita lihat kebolehpercayaan terhadap pensejarahan kolonial. Ini ialah isu yang timbul, iaitu kebolehpercayaan penulisan kolonial. Walaupun begitu, kebanyakan penulisan kolonial masih boleh dipercayai dan diterima sebagai salah satu sumber pensejarahan Malaysia, terutamanya hal-hal berkaitan kajian mereka terhadap cara hidup dan amalan masyarakat serta hal-hal berkaitan dengan ekonomi dan pentadbiran British di tanah Melayu. Namun, terdapat beberapa penulisan Barat yang boleh diangkat sebagai penulis yang sederhana dan boleh dipercayai sebagai satu sumber persejarahan berkaitan Malaysia. Apa yang saya dapat lihat, kebolehpercayaan penulisan kolonial ini ada 11, iaitu fakta lawan mitos legenda, laporan dan tujuan rasmi, memahami masyarakat tempatan, perbezaan sentrik dan bias, bersifat kajian dan penggunaan sumber, tujuan ilmiah, kajian terhadap masyarakat tempatan, mengangkat martabat penjajahan kolonial, penggunaan tarikh dan kronologi, tema penulisan dan yang terakhir sekali genre penulisan. Mari kita bahas kebolehpercayaan penulisan kolonial. Saya tidak akan bahas semua, saya akan bahas beberapa sahaja. Yang pertama, genre penulisan. Gaya penulisan memainkan peranan yang sangat penting untuk mengetahui dan memahami intipati yang cuba disampaikan oleh penulis dalam penulisan mereka. Penulisan kesusastraan tradisional Melayu meliputi elemen-elemen seperti surat-surat lama, sastra agama, istana dan rakyat dalam menyampaikan mesej. Tetapi, bagi penulisan kolonial pula mempunyai fokus yang tersendiri, seperti mementingkan aspek naratif bersifat ilmiah dan sebuah pendekatan yang dianggap moden hingga kini. Yang kedua, penggunaan tarikh dan kronologi. Kronologi dan tarikh dalam ilmu sejarah adalah penting dalam mengetahui dan menentukan tempoh dan zaman sesuatu perkara atau peristiwa. Dalam bidang sejarah, amat menitik beratkan tentang penggunaan tarikh untuk membuktikan kesahihan fakta sesuatu peristiwa. Dikatakan bahawa penulisan pensejarahan Melayu tradisional tidak semua yang mempunyai tarikh sesuatu peristiwa, membuatkan karya tersebut tidak mendapat kesahihan yang kukuh. Bagi penulisan kolonial pula, mereka sangat mementingkan tarikh dalam sesuatu karya. Sebagai contoh, penulisan R.O. Winstead
dalam History of Johor yang mempunyai jangka masa iaitu dari 1395 sehingga 1941. Yang ketiga, kebolehpercayaan penulisan kolonial ialah memahami masyarakat tempatan. Setiap pemerintah perlu memahami akan sistem bergerak masyarakat tempatan. Hal ini memudahkan mereka untuk memastikan pelaksanaan dasar dan undang-undang dapat dilakukan dengan baik. Jika tidak berlaku dengan baik, maka akan menimbulkan ketidakpuasan hati masyarakat tempatan. Jadi, pihak British juga mengambil inisiatif yang sama dengan datang mengkaji, meneliti dan memahami keadaan suasana masyarakat yang mereka akan takbir. Sebagai contoh, R.O. Winston berusaha membuat kajian untuk memahami adat resam dan budaya Melayu di Perak ketika itu, termasuk ritual yang diamalkan pada waktu tersebut. Yang keempat, mengangkat martabat penjajahan kolonial. Penulisan oleh pihak barat atau kolonial ini juga tidak terlepas dalam usaha mengangkat martabat mereka, sama ada dalam kalangan masyarakat setempat maupun imperialis yang lain seperti Belanda, Portugis, Perancis, Spanyol dan Amerika Syarikat. Semangat 3G serta ingin mentamadunkan manusia bukan Eropah menjadi pemangkin gerakan orang barat ke timur seperti alam Melayu. Mereka menganggap masyarakat Melayu ialah masyarakat yang primitif dan mundur, dan mereka mahu menunjukkan bahawa mereka yang membawa kemajuan dan pemodenan daripada pelbagai aspek kepada masyarakat ini. Sebagai contoh, buku British Malaya karya Frank Swettenham yang menganggap orang barat sebagai hero yang menyelamatkan nenek moyang mereka dari kemunduran yang dahsyat. Yang kelima, laporan dan tujuan rasmi. Penulisan kolonial yang dilakukan oleh kebanyakan pegawai barat tidak hanya terletak pada kajian semata-mata, tetapi juga hadir dalam bentuk laporan dan utusan rasmi kerajaan. Ini kerana pegawai-pegawai yang berada di Tanah Melayu ini hanya menjalankan tugas berdasarkan arahan dari London melalui pejabat tanah jajahan. Untuk itu, setiap perkara dan tindakan yang diambil perlu dilaporkan ke United Kingdom. Hal ini bermakna semua peristiwa yang berlaku akan dilaporkan kepada London. Jadi, mereka akan lebih berhati-hati dalam memerintah masyarakat tempatan. Yang keenam dan yang terakhir sekali saya akan bahas kebolehpercayaan penulisan kolonial ialah tujuan ilmiah. Kepesatan perkembangan ilmu pengetahuan di Cordova, Andalus telah membuatkan orang Barat mula menitik beratkan kepada penghasilan kajian berbentuk ilmiah dalam memajukan diri dan bangsa mereka. Berbagai universiti telah muncul di Eropah dan mereka mengkaji lebih mendalam tentang sejarah serta mencari sebanyak mungkin fakta bagi memastikan kesahihan sesuatu perkara. Berbeza dengan zaman tradisional, Melayu yang mempunyai maklumat yang terhad dan lebih tertumpu pada yang berasas keagamaan dalam meneliti kesahihan dan sejauh mana ketepatannya perkara tersebut. Apa yang dilakukan dalam ilmu keagamaan tidak dapat dipraktikkan secara meluas dalam penulisan berasaskan sejarah dan cekera dahulu kata. Mari kita lihat tokoh-tokoh penulis barat di Malaysia. Dalam penulisan sejarah tempatan, terdapat ramai tokoh penulis dari barat yang telah menghasilkan pelbagai penulisan tentang sejarah negara kita. Bahan-bahan penulisan mereka juga menjadi sebahagian daripada sumber rujukan. Kebanyakan daripada para penulis tempatan dan para pengkaji yang berminat untuk mengetahui berkenaan sejarah negara. Namun begitu, dalam meneliti hasil penulisan mereka, para pembaca dan pengkaji perlulah mengambil kira tujuan penulisan para sejarawan kolonial tersebut menghasilkan bahan penulisan berkenaan seperti yang telah dibincangkan sebelum ini. Tokoh barat yang pertama saya akan bahas,
saya tertarik untuk membahas tentang R.J. Wilkinson. Nama sebenar ialah Richard James Wilkinson, 1867 sehingga 1941. Jawatan yang pernah beliau pegang ialah Pengarah Pelajaran di Pulau Pinang, Ketua Jemaah Nazir Sekolah Negeri Selat, Residen British di Negeri Sembilan, Setiausaha Kolonial bagi Negeri Selat, Gubernur British di Sierra Leone. Bahasa yang beliau kuasai Perancis, Jerman, Yunani, Itali dan Sepanyol. Beliau adalah dari kelulusan College Trinity, Cambridge. Mari kita bahas lebih dalam tentang R.J. Wilkinson ini. Sumbangan beliau merupakan Maktab Perguruan Melaka 1990 dan Maktab Perguruan Sultan Idris di Tanjung Malim pada tahun 1922. Beliau banyak membantu pensejarahan Malaysia melalui kajian yang telah beliau laksanakan. Beliau minat untuk mengkaji ketamadunan Melayu daripada pelbagai aspek seperti budaya, sejarah, bahasa dan kesusasteraan masyarakat Melayu. Beliau dikenali kerana Kamus Dui Bahasa yang dihimpunkan beliau pada tahun 1911. Beliau ialah penyumbang penting untuk Journal of the Malayan Branch of the Asiatic Society, JMBRS. Mari kita tengok hasil karya beliau. Yang pertama, A Vocabulary of Central Sakai 1919, buku yang berkaitan dengan dialek suku Sakai. A Acehnis 1960, berkait dengan Aceh. A Story of Perak 1908, A Story of Peninsular Malay 1920 yang mengandungi bab tentang Perak dan Selangor. Penulisan tentang Undang-Undang 99 Perak dalam Papers on Malay Subject dan membantu penerbitan Kisah Pelajaran Abdullah 1907. Mari kita lihat pandangan R.J. Wilkinson. Yang pertama, pandangan beliau tentang pensejarahan Malaysia. Beliau berpandangan bahawa pensejarahan Malaysia adalah lebih kepada meneliti undang-undang adat Melayu yang tidak sepatutnya terpengaruh dengan maksud kod dalam undang-undang moden Inggeris yang telah melalui proses perundangan. Beliau juga berpendapat bahawa undang-undang Melayu lebih bercorak iktisar atau dengan bahasa mudahnya ialah adat rasam. Pandangan kedua ialah tentang Perang Larut. Menurut beliau adalah sangat sukar untuk mencari punca yang sebenar dan betul kepada pergaduhan antara dua ahli kongsi kelab, iaitu Ji Hin dan Hen Sai. Walaupun jumlah ahli atau pengikut ahli kongsi kelab Hen Sai lebih sedikit berbanding Ji Hin, tetapi kebanyakan pedagang kaya, pembuat dan pengedar senjata dan peluru di Pulau Pinang dikuasai oleh golongan ahli kongsi kelab Hen Sai. Jadi, Wilkinson berpendapat bahawa pentadbiran British di Pulau Pinang dalam keadaan yang dilema. Pandangan yang terakhir ialah tentang politik Perak. Beliau berpendapat bahawa Raja Ismail ialah pemerintah Perak yang sah, manakala Raja Abdullah ialah sebagai seorang pewaris bagi kerajaan Perak. Beliau juga menolak permintaan Raja Abdullah yang memohon pas senjata untuk baginda dan orang-orang baginda daripada Lieutenant Gubernur. Beliau berpendapat bahawa campur tangan British di Perak mahu membetulkan keadaan huru-hara politik Perak. Tokoh penulis barat yang kedua yang saya berminat untuk bahas ialah J.M. Gullick. Nama J.M. Gullick, tarikh lahir 6 Februari 1916 dan meninggal pada tarikh 8 April 2012. Jawatan yang beliau pernah pegang ialah Pegawai Tentera British dan Pegawai kepada Datuk Oin Jaafar. Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, memegang banyak jawatan dalam Jabatan Pertahanan dan Keselamatan dalam negeri dan setiausaha dalam sistem ahli. Beliau juga merupakan seorang penulis yang sangat profili dan terus menerbitkan karyanya sehingga usianya tua.
Mari kita lihat hasil karya J.M. Gulik. Yang pertama, ada penulisan jurnal dalam JSBRAS bertajuk Captions PD of Larut. Yang kedua, Malaysia and its Neighbour. Yang ketiga, Malaya. Yang keempat, Rulers and Resident, Influence and Powers in Malayan State 1870 hingga 1920. Indigenous Political System of Western Malaya, Malaya Through for Centuries and Ethnology 1500 hingga 1900, Malaysia, its political and economy development, Glimpses of Selangor, A Story of Negeri Sembilan, The Story of Kuala Lumpur 1857 hingga 1939. Mari kita bahas tentang pandangan J.M. Gulik. Pandangan beliau tentang pensejarahan Malaysia. Gulik berpendapat bahawa soal sentrik bukanlah asas dalam penulisan sejarah. Beliau mengambil pendekatan yang tidak begitu bias atau dengan bahasa yang lebih mudah, ialah tidak terlalu kepada sentrik Eropah dalam penulisannya walaupun kajiannya masih berkisahkan tentang kolonial. Pandangan J.M. Gulik yang kedua ialah politik tempatan. Menurut beliau bahawa tiada keraguan lagi terhadap kedudukan raja sebagai pemerintah di alam Melayu sejak sekian lama. Dan beliau menyokong pemerintahan beraja berperlembagaan untuk Malaya yang merdeka. Beliau juga pernah berkata bahawa Raja Abdullah ialah seorang raja yang lemah dan tidak bertanggungjawab dalam mentadbir negeri Perak. Mari kita bahas pandangan J.M. Gulik yang terakhir, iaitu pandangan beliau terhadap masyarakat. Berdasarkan karya beliau, A Story of Negeri Sembilan dan Indigenous Political System of Western Malaya, beliau menyatakan bahawa menanam padi tidak sesuai dengan masyarakat Melayu. Hal ini dikatakan demikian kerana beliau menyatakan bahawa keseluruhan orang Melayu hanya pandai menanam padi dan tidak terlibat dengan kerja lain. Pandangan beliau ini tidak boleh diterima sama sekali. Kerana apa? Kerana beliau hanya melihat masyarakat pada satu tempat sahaja. Kita sudah sampai pada soalan kedua saya bagi tugasan ini, iaitu membongkar kesan penggunaan sentrik dalam pensejarahan Malaysia. Mari kita lihat. Saya dahului pembahasan saya bagi soalan ini dengan pengenalan supaya kita lebih memahami untuk pembahasan yang selanjutnya. Istilah sentrik ini secara umumnya merujuk kepada konsep pandangan atau kecenderungan penulis terhadap sesuatu perkara dalam penulisan sejarah. Sentrik juga merupakan ideologi atau fahaman penulis dalam melihat sesuatu peristiwa atau fakta. Ada dua sentrik dalam pensejarahan Malaysia. Yang pertama ialah sentrik Eropah, ataupun bagi bahasa mudahnya ialah pandangan daripada masyarakat Eropah ataupun kolonial, dan sentrik Malaysia. Kita bahas dulu kepada konsep sentrik Malaysia. Sentrik Malaysia merupakan penulisan yang memberi tumpuan kepada pengakuan orang Malaysia sendiri. Sumber yang digunakan juga sebahagian besarnya adalah sumber tempatan dan ditafsir daripada sudut pandangan mata tempatan. Penulisan bersentrikkan Malaysia menggambarkan kesedaran penulis mengangkat masyarakat Malaysia dan bukan pihak penjajah. Sebelum kemunculan disiplin penulisan yang dikenakan oleh Barat, penulis-penulis masih dipengaruhi dengan unsur sastra. Penulis tidak menitikberatkan bukti melalui tarikh, tempat dan peristiwa yang ditulis. Kebanyakan penulis berunsur mitos dan berkisar kepada kerabat raja dan tidak kepada masyarakat tempatan.
Selepas mereka, barulah penulis mengangkat nama tokoh pejuang tempatan yang menentang penjajah dalam penulisan mereka. Mari kita bahas konsep sentrik Eropah. Konsep sentrik Eropah merupakan satu fahaman yang berpusat atau fokus kepada kepentingan Eropah atau masyarakat Eropah, khususnya dalam pensejarahan atau pengaruh budaya. Dalam erti kata lain, istilah ini merupakan fahaman untuk mengangkat negara-negara Eropah melalui pendekatan penulisan sejarah. Semasa zaman penjajahan Barat, aktiviti merekod peristiwa-peristiwa penting banyak dilakukan oleh pegawai-pegawai Eropah yang bertugas di tanah jajahan. Penulisan ini lebih mengutamakan tokoh-tokoh Barat yang kononnya mendakwa tujuan penjajahan adalah untuk memperkenalkan tamadun Barat ke kawasan yang tidak bertamadun, iaitu Tanah Melayu. Kita sudah sampai kepada isi daripada persoalan saya. Kita akan sama-sama membongkar kesan penggunaan sentrik Eropah dan Malaysia dalam pensejarahan Malaysia. Pengenalan disiplin sejarah oleh Barat adalah kesan positif dalam perkembangan pensejarahan penulis tempatan kerana kaedah penulisan tersebut diguna pakai di serata dunia. Sumber yang tepat juga perlu dijadikan pegangan kepada mana-mana penulis sejarah. Mereka perlu jujur untuk memberitahu apa sebenarnya yang berlaku dengan tepat. Kesan penggunaan sentrik Eropah dan Malaysia dalam pensejarahan telah menimbulkan banyak kekeliruan dan pertanyaan dari berbagai pihak. Para pembaca tidak mengetahui yang mana satu fakta yang benar atau yang salah kerana kedua-dua sentrik ini mempunyai pandangan dan cara penulisan yang berbeza. Sebagai contoh, di dalam kurikulum menyatakan bahawa pejuang Melayu diangkat sebagai tokoh. Tetapi, ada sejarawan yang berpendapat bahawa pihak komunis juga perlu diangkat sebagai pejuang dalam sejarah kebangsaan. Kesan negatifnya, di sini, para pembaca akan kehilangan percaya terhadap penulis tempatan dan mereka tidak minat untuk mengetahui sejarah negara mereka sendiri. Kesan penggunaan sentrik Eropah dan Malaysia dalam pensejarahan Malaysia. Kesan yang seterusnya dapat dilihat daripada penggubalan buku teks untuk dijadikan bahan pembelajaran murid-murid di sekolah. Buku teks yang digubal dan disediakan oleh sejarawan seolah-olah memaksa belajar menerima fakta sejarah yang tidak betul. Kesan yang seterusnya, kesan penggunaan sentrik Eropah yang sangat jelas memberikan kesan yang tidak baik kepada negara. Penulisan sentrik Eropah telah banyak memberikan gambaran yang tidak baik ke atas negara-negara yang pernah menjadi jajahannya. Sebagai contoh, mereka menyatakan bahawa masyarakat Melayu tidak bertamadun. Padahal, pada masa itu, masyarakat Melayu mempunyai sistem yang sistematik. Namun begitu, salah satu fungsi sejarah adalah memberi pendidikan dan petunjuk masa depan. Sentrik Eropah dalam penulisan terhadap masyarakat di Malaysia memberi pengajaran kepada masyarakat itu sendiri untuk membangun dan membina peradaban yang lebih baik. Sejarah masa lampau perlu dilihat untuk membina masyarakat pada hari ini. Sebab itulah, penulisan mengikut pandangan penulis luar perlu juga diambil kira dan mengambil perkara positif daripada penulisan tersebut. Kerana mereka mengkaji tentang budaya, adat, agama masyarakat pada masa tersebut. Kita sudah sampai pada penghujung pembentangan. Semoga pembentangan saya ini tepat dan jelas berdasarkan soalan dan banyak memberikan manfaat kepada pendengar dan pembaca. Saya akan mengakhiri pembentangan saya dengan serangkap pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup
persembahan saya dengan salam. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih.